Okey, kali ini kita akan mulakan dengan bab 1 iaitu pengenalan kepada reka bentuk dan teknologi. Tapi hari ini kita hanya belajar satu saja, 1.1 iaitu dunia reka bentuk. Cikgu suka lampirkan bersama dengan buku teks ni sebab supaya mudah untuk awak rujuk. Okey, apa yang sepatutnya awak belajar dalam topik ini ialah pada akhir pembelajaran ini, murid dapat yang pertama mentakrifkan reka bentuk dan teknologi. Yang kedua, mengenal pasti elemen reka bentuk berdasarkan produk yang dipilih. Dan ketiga, menjelaskan prinsip reka bentuk. Dan yang keempat, akhir sekali kita akan belajar pada hari ini ialah mengaplikasikan prinsip-prinsip reka bentuk dalam mereka bentuk objek asas. Okey, itu adalah 4 perkara yang yang sepatutnya awak terima pada pembelajaran pada hari ini. Okey. Dunia reka bentuk. Apa itu dunia reka bentuk? Dalam kehidupan seharian kita, pelbagai perkara adalah bermula daripada reka bentuk. Dalam bentuk makanan awak. Bentuk makanan awak, bagaimana ia disusun, itu ialah reka bentuk. Berus gigi awak, bagaimana bentuk rupanya, bagaimana kecil ke, berusnya kasar ke, semua tu adalah daripada reka bentuk. Kenapa ia dibentuk sedemikian? Kemudian kasut, kenapa kasut tu bentuk petak, kenapa kasut tu tinggi, semua itu direka dengan teliti, bukan direka secara sebarangan. Siapa boleh mereka bentuk? Semua orang. Awak boleh, saya boleh, dia boleh, orang itu boleh, orang jauh boleh. Semua orang boleh mereka bentuk. Jadi, secara tak langsung sebenarnya apa yang ada di dunia ini, semua itu ialah reka bentuk yang direka oleh orang sekeliling kamu. Okey. Definisi reka bentuk dan teknologi. Sebelum pergi kepada definisi reka bentuk dan teknologi, awak kena tahu dulu apa itu definisi sebenar reka bentuk. Reka bentuk ialah pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang untuk menghasilkan sesuatu produk yang memberi impak kepada kehidupan. Reka bentuk ialah pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang untuk menghasilkan sesuatu produk yang memberi impak kepada kehidupan. Saya ulang sekali lagi. Reka bentuk ialah pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang untuk menghasilkan sesuatu produk yang memberi impak kepada kehidupan. Okey, tengok gambar contoh, gambar Raja 1.1. Tu basikal lama. Basikal sekarang lebih canggih macam ni kan. Awak tengok yang orang buat basikal dan jalan-jalan sekeliling kawasan perumahan awak tu. Ada mahal, ada murah. Reka bentuk ini kita buat berdasarkan mungkin penambahbaikan daripada apa yang dah ada dulu. Kita tambah baik menjadi yang lebih baik, lebih baru, lebih ergonomik, lebih sesuai dengan apa yang awak nak pakai pada masa sekarang. Tengok penyusunan. Kenapa kita kata pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang? Awak tengok bahan mentahnya ialah kayu. Awak tengok pada gambar Raja 1.2. Bahan mentahnya ialah kayu. Susun secara terancang untuk menghasilkan sesuatu produk. Produknya apa? Kerusi yang boleh digunakan untuk kehidupan seharian. Siapa guna kerusi? Semua orang guna kerusi. Yang kaya guna kerusi mewah, yang sederhana guna kerusi sederhana, kerusi yang semua orang mampu milik. Okey, faham? Okey, itu ialah definisi reka bentuk. Sekali lagi saya ulang. Saya suka ulang banyak kali supaya awak hafal. Reka bentuk ialah pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang untuk menghasilkan sesuatu produk yang memberi impak kepada kehidupan. Okey, kemudian ialah definisi teknologi. Perkara pertama yang awak kena tahu ialah teknologi. Apa itu teknologi? Teknologi ialah
pengaplikasian ilmu sains dan matematik dengan menggunakan sumber semula jadi untuk dijadikan alat, tenaga atau sistem. Pengaplikasian ilmu sains dan matematik dengan menggunakan sumber semula jadi untuk dijadikan alat, tenaga atau sistem. Contohnya macam gambar Raja 1.2 juga tadi. Aplikasikan ilmu sains mat awak ni. Awak ada ilmu sains. Macam mana kayu nak bagi tahan lama. Mat awak nak ukur berapa panjang kayu awak ni. Tapi sebenarnya sains dengan mat ni ilmunya luas kan. Okey, awak gunakan ilmu tersebut dengan kemudian awak susun bahan secara terancang untuk dijadikan sistem atau alat atau tenaga. Sistem ialah kata nama lain bagi produk. Okey, itu ialah definisi teknologi. Teknologi ialah pengaplikasian ilmu sains dan matematik dengan menggunakan sumber semula jadi untuk dijadikan alat, tenaga atau sistem. Okey, bila awak dah tahu apa maksud reka bentuk, awak tahu maksud teknologi, awak gabung pakaikan. Jadi rumusannya ialah reka bentuk dan teknologi merupakan gabungan pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang dengan mengaplikasikan pengetahuan sains dan matematik. Tujuannya untuk memudahkan kehidupan kita. Macam tadi nak buat kerusi, nak buat basikal, buat kereta, buat telefon. Okey, faham ke? Okey, kalau tak faham, kita ulang balik tadi. Apa definisi reka bentuk? Apa definisi teknologi? Kemudian awak gabung pakaikan. Yang penting definisi reka bentuk awak kena faham, awak kena ingat. Term awak tak boleh tukar. Tapi definisi teknologi juga awak kena ingat, awak kena faham dan definisi tak boleh tukar. Tetapi bila pergi kepada definisi reka bentuk dan teknologi, kami cikgu boleh terima kamu buat penyusunan ayat yang sesuai gabungan daripada definisi reka bentuk dan juga definisi teknologi. Okey, itu dia. Kemudian awak kena tahu bidang reka bentuk dan teknologi. Reka bentuk terbagi dua perkara iaitu konkret dan abstrak. Kenapa konkret? Apa itu konkret? Konkret ialah apa yang awak boleh pegang, reka bentuk yang awak boleh sentuh, reka bentuk yang awak boleh nampak dan sentuh. Awak rasa dia kasar ke, dia besar ke, dia licin ke, itu ialah konkret. Dan abstrak yang apa yang hanya awak nampak, itu abstrak. Hasil reka bentuk yang hanya awak nampak. Dua perkara iaitu konkret dan abstrak. Okey, tengok jadual 1.1 bidang-bidang dalam reka bentuk. Ada dua tadi kan, konkret dan abstrak. Konkret yang awak boleh pegang, abstrak yang hanya awak nampak. Konkret bahagi pada dua pula, teknologi dan seni. Teknologi peralatan, mesin, pertanian, pemakanan, pakaian dan persenjataan. Seni pula seramik, reka bentuk seramik, reka bentuk masakan, lukisan, alat muzik. Semua tu boleh sentuh tak? Alat muzik boleh sentuh tak? Boleh. Okey, pergi kepada produk abstrak. Abstrak dari segi terbagi pada dua, perkhidmatan dan juga komunikasi. Perkhidmatan pengangkutan. Pengangkutan boleh pegang ke tidak? Boleh pegang ke tidak? Pengangkutan, perkhidmatan pengangkutan tidak boleh dipegang. Awak boleh pegang, awak boleh nikmati saja. Awak naik, awak nampak. Tetapi yang awak boleh pegang tadi ialah kenderaan, iaitu kita panggil sebagai peralatan lah. Okey, kemudian perkhidmatan sewaan. Sewaan. Hikmat dia awak pegang, awak hanya boleh nampak. Hikmat dia. Okey, kemudian sistem pembelajaran, proses dan langkah, sistem pengairan, kemudian komunikasi, bahasa, reka bentuk bahasa. Sekarang ada banyak reka bentuk bahasa, reka bentuk yang braille untuk orang buta, itu adalah reka bentuk juga. Kemudian atur cara, bunyi, isyarat dan suara, persuratan, pengiklanan dan juga grafik. Okey, bidang reka bentuk teknologi terbagi kepada dua, konkret dan abstrak. Pergi kepada elemen. Kalau saya laju sangat, tak apa. Ini adalah video, nanti awak ulang slow-slow. Okey. Elemen reka bentuk berdasarkan produk yang
Pilih. Semua reka bentuk awak mesti berpandukan, mesti wajib berpandukan elemen-elemen reka bentuk. Ada 7 elemen reka bentuk. Ruang, garisan, rupa, bentuk, tekstur, saiz dan juga warna. Okey, apa itu elemen? Elemen ialah perkara yang dapat membantu menzahirkan idea seseorang dalam bentuk lukisan atau lakaran. Bagi menghasilkan satu reka bentuk yang baik, mereka perlu mengubah suai unsur reka bentuk yang dihasilkan sehingga mencapai kehendak pelanggan. Jadi elemen-elemen reka bentuk perlu diketahui dulu. Jadi awak kena tahu dulu elemen-elemen tadi, garisan, rupa, bentuk, tekstur, saiz, warna dan ruang. Daripada elemen-elemen tersebut, awak olah menjadi rupa reka bentuk yang awak nak bina. Okey, kita rehat dulu. Take 5, okey? Nanti kita sambung lagi. Dah rehat, dah boleh sambung semula. Okey, kita ulang balik elemen reka bentuk berdasarkan produk yang dipilih. Ada 7 elemen tadi, garisan, rupa, bentuk, tekstur, saiz, warna dan ruang. Daripada elemen-elemen ni akan disusun untuk menjadi satu reka bentuk. Mungkin membantu kamu untuk membuat lakaran rupa bentuk kamu. Okey, yang pertama ialah, yang paling basic ialah garisan. Garisan ialah cantuman antara sambungan siri titik yang mempunyai ukuran panjang dan jarak. Cantuman atau sambungan siri titik yang mempunyai ukuran panjang dan jarak. Okey, terdapat pelbagai jenis garisan, iaitu garisan yang untuk membahagikan dua ruang kawasan, garisan untuk menunjukkan pergerakan arah lawan, garisan untuk menunjukkan perhubungan antara elemen, garisan untuk mewakili ketegangan antara dua titik dan juga garisan untuk menunjukkan kestabilan dan kerehatan. Awak boleh kaitkan tak maksud garisan tadi? Garisan ialah cantuman atau sambungan siri titik yang mempunyai ukuran panjang dan jarak. Apa-apa garisan yang merupakan apa-apa saja cantuman daripada satu titik ke titik lain, kita panggil sebagai garisan. Okey, faham ya? Okey, kemudian fungsi seterusnya garisan ialah untuk menunjukkan keseimbangan. Contohnya garisan menegak pada tali jam tu. Tali jam tu dia bulat kan. Lepas tu dia garisan tu melentang supaya nampakkan keseimbangan pada tali jam tersebut. Okey, kemudian menunjukkan daya gerakan yang dinamik seperti garisan serong pada kotak, mewakili gerakan dan tenaga yang berpadu, contohnya paip air. Kemudian menunjukkan objek itu dekat jika garisan tebal digunakan, garisan nipis atau halus menunjukkan objek itu jauh. Ini yang selalu awak buat masa awak buat lakaran, ataupun awak tengok kat kereta api tu je lah gambar tu. Okey, gambar yang dekat awak nampak garisan dia gunakan tebal je kan. Tu nak buktikan itu dekat. Yang bila belakang awak tengok badan dia ekor-ekor tu dah sayup-sayup, dia guna garisan halus. Okey, kemudian elemen yang seterusnya ialah rupa. Tadi garisan, sekarang rupa. Rupa ialah hasil pertemuan antara hujung garisan dengan permulaan. Tadi garisan tadi antara dua titik. Titik 1, titik 2 dicantumkan sahaja. Itu jadi garisan, berbeza dengan rupa. Titik 1, titik 2 pergi kepada titik 1 semula. Baru jadi rupa. Tengok gambar Raja 1.2. Mula daripada situ jadi bentuk segitiga tu. Okey, faham tak?
Okey, rupa mempunyai permukaan yang rata dan bergarisan di luar sebagai sempadan yang mengelilinginya. Ini bermaksud rupa mempunyai ruang kawasan yang berbeza daripada ruang di sekeliling dan bersifat 2D, tidak berjisim. 2D awak biasa dengar kan? Okey, itu ialah rupa. Rupa cantuman hasil pertemuan antara hujung garisan dengan permulaan dia bersifat 2D. Okey, terdapat dua kategori rupa iaitu rupa geometrik dan juga rupa organik. Apa beza dia tu? Okey, rupa geometrik ialah rupa yang mempunyai sudut dan penjuru. Itu yang awak belajar dalam matematik. Segitiga, pentagon, heksagon, bulat, lonjong. Itu ialah rupa geometrik. Dalam rajah 1.3, rupa geometri ada pelbagai bentuk. Ada sudut, ada penjuru, itu ialah rupa geometri. Berbeza dengan rupa organik. Okey, rupa organik, rupa yang tidak mempunyai sudut. Iaitu rupa organik mempunyai permukaan yang bebas dan tidak terikat pada bentuk yang khusus. Okey, tengok gambar daun, buah apple, gambar awan, titisan air, itu semua ialah rupa organik. Rupa yang berbentuk 2D tu, itu ialah rupa. Tetapi, okey, bila rupa awak dibentukkan menjadi 3D, kita panggil sebagai bentuk. Okey, bentuk. Okay, kita pergi pada elemen seterusnya. Bentuk. Bentuk ialah objek yang mempunyai ruang, isi padu dan mempunyai lebih dari satu permukaan. Tadi awak ada satu permukaan saja, kita panggil sebagai 2D. Sekarang ada lebih daripada satu permukaan. Ada atas, ada bawah, ada sisi, ada hadapan. Okey, itu ialah bentuk. Kereta yang ada dekat parking ke rumah awak tu, itu ialah bentuk. Tetapi bila kereta itu berada di atas kertas, awak hanya nampak satu permukaan. Itu ialah rupa. Okey, bentuk ada dua jenis, iaitu bentuk konkret dan juga bentuk abstrak. Tadi awak dah faham kan yang dekat reka bentuk tadi ada dua bidang, konkret dan juga abstrak. Yang bentuk ni sama juga. Bentuk konkret dan awak boleh pegang. Bentuk abstrak ya awak nampak secara ilusi. Apa yang awak boleh pegang? Kerusi yang awak tengah duduk tu. Kerusi yang awak tengah duduk tadi dalam bentuk 3D, dalam bentuk yang awak nampak sisi kiri, kanan, depan, belakang. Bila dilukis atas kertas lukisan, dia menjadi bentuk ilusi. Tadi saya kata bentuk rupa ada dalam kertas kalau satu permukaan saja. Tapi sekarang dia ada 3 permukaan. Dia ada nampak sisi kiri, kanan, depan, belakang dalam satu kertas tu. Kita panggil sebagai bentuk. Bentuk ada dua. Saya ulang lagi. Bentuk ada dua. Bentuk konkret dan juga bentuk abstrak. Okey, kemudian texture. Elemen texture. Texture atau nama lainnya kita panggil sebagai jalinan. Awak jangan confuse dalam latihan, dalam soalan banyak tanya pasal jalinan. Jalinan adalah benda yang sama dengan texture, iaitu satu teknik yang memberikan impak atau kesan terhadap orang yang melihat sesuatu permukaan pada lukisan atau objek. Impak boleh juga dirasai melalui sentuhan pada objek yang sedia ada. Contoh tekstur pada lukisan atau objek ialah kasar, licin, halus, kesat, lembut, keras dan berkilat. Contohnya dalam lukisan, awak nak lukis gambar kulit durian. Awak lukis macam mana? Dia ada gigi-gigi. Okey, betul maksudnya tekstur dia kasar, bergigi, keras. Berbeza dengan kalau awak nak lukis gambar tembikai. Awak just lukis alu-alu yang hijau, pekat hijau tu kan. Sebab awak hanya nak bagi tahu permukaan tembikai tu nampak je ada jalinan-jalinan. Nampak macam ada tekstur. Tapi bila sentuh, permukaan dia hanya
lah licin. Kemudian elemen saiz ialah ukuran atau dimensi bagi sesuatu objek. Saiz boleh digunakan untuk menunjukkan kesan perbezaan jarak, panjang, tinggi dan kedalaman objek. Apa maksudnya tu? Okey. Contohnya sekarang ada air mineral tu. Okey. Air mineral besar, kita tahu kandungan dia besar. Air mineral kecil, kita tahu kandungan kecil. Tapi, cuba awak ambil satu botol air ataupun gelas yang awak akan minum tu. Awak nak minum sekarang pun boleh, tak ada masalah. Okey, gelas tu, awak letak depan mata awak. Okey, yang hanya jarak 1 jengkal. Awak nampak macam mana? Awak akan nampak dia besar. Tapi kalau gelas yang sama, awak letak atas meja yang jauh, meja makan yang jauh tu, awak nampak dia besar ke kecil? Okey, itu maksud elemen saiz diguna pakai. Okey, kemudian elemen warna. Warna ialah kesan melalui pembalikan cahaya ke atas sesuatu objek. Kesan yang diberikan ialah secara langsung kepada mata, emosi dan psikologi. Kenapa pula dah pergi ke emosi dan psikologi ni? Sebab warna tu mempengaruhi emosi kamu. Contohnya, kenapa awak suka lukis sesuatu? Bila dalam keadaan marah, awak suka lukis warna merah. Awak suka guna warna merah. Kenapa awak suka guna warna hitam? Sebab itu sebenarnya adalah bukti yang warna-warna mempengaruhi emosi awak, mempengaruhi psikologi awak. Sebab itu, banyak ahli psikologis minta kita pakai pakaian mengikut hari. Okey, kenapa awak pelajar sekolah? Okey, awak kat rumah sekarang pakai baju warna-warni kan? Okey, kenapa baju sekolah awak berwarna putih? Okey, secara psikologinya, baju yang berwarna putih ialah warna yang memberi ketenangan kepada awak. Refresh, badan awak akan rasa fresh. Psikologisnya awak akan rasa baju putih tu memberi hati awak tenang untuk menyerap ilmu-ilmu yang diajar oleh guru. Okey, memanglah tak nampak secara direct kan, tapi itulah psikologinya. Okey. Warna terbagi kepada 3 kumpulan, iaitu warna primer, warna sekunder dan juga warna tertier. Apa dia pula warna primer, sekunder, tertier? Dah belajar ke belum? Pernah dengar ke tidak? Okey. Warna primer hanya ada 3 warna asas, iaitu kuning, biru, merah. Apabila warna primer ini dicampurkan, contohnya biru dengan kuning jadi hijau, kuning dengan merah jadi ungu, jadi jingga. Merah dengan biru jadi ungu. Warna-warna yang jadi itu kita panggil sebagai warna sekunder. Warna primer yang diolah menjadi warna sekunder. Warna sekunder pula diolah gabung lagi dengan warna primer sehingga menjadi warna tertier. Okey, itu ialah 3 jenis warna. Warna primer, warna sekunder, warna tertier. Ada lagi warna lain, iaitu warna panas dan juga warna sejuk. Warna panas ialah warna yang terang dan jelas. Warna panas dapat menimbulkan suasana ceria, riang dan bersemangat. Warna ini dinilai dari warna merah hingga warna kuning. Okey, contoh. Perasan kan, kalau awak ni cerianya pakai baju warna kuning hari ni. Itu maksudnya kenapa pakai tujuan warna-warna panas. Bukanlah bila awak pakai baju warna kuning dah awak akan rasa panas badan. Tak. Warna panas ini warna yang terang dan jelas. Okey, terang dan jelas. Warna sejuk pula memberi kesan cahaya yang rendah. Warna ini memberikan kesan redup, tenang dan damai serta menyejukkan mata. Sebab itu bila awak suka lukis gambar pemandangan, kalau awak perasan awak suka lukis gambar pokok-pokok yang hijau, air laut yang biru. Okey, itu ialah warna-warna yang memberikan kedamaian pada awak. Warna-warna yang akan memberi hati awak tenang. Sebab itu bila awak tengah susah hati, kita rasa nak pergi bercuti. Betul kan? Itu ialah warna sejuk. Kemudian ruang. Ruang ialah kawasan kosong yang dikelilingi oleh elemen garisan bagi menampakkan objek dengan lebih jelas. Keluasan ruang menjadi sesuatu reka bentuk lebih terselah dan menarik. Ruang terbagi kepada 2 jenis, iaitu ruang nyata atau ruang fizikal dan ruang ilusi atau ruang tampak.
Ruang nyata ialah ruang sebenar di antara dua objek yang berhampiran. Contohnya awak dengan mak awak. Okey. Apa ruang yang ada kat tengah-tengah? Itu ialah ruang nyata. Ruang ilusi pula ialah objek ruang gambar yang terhasil apabila dua objek tersebut dihasilkan dalam bentuk lukisan. Okey. Faham ke setakat ni? Banyak sangat input. Kita ulang balik. Awak ada elemen, ada 7 elemen. Ruang, garisan, rupa, bentuk, warna, ruang, apa lagi tadi? Kita ulang. Saiz dan juga tekstur. Okay, 7 elemen tersebut awak kena hafal sebab awak akan guna pakai untuk buat sesuatu reka bentuk. Okay. Kita rehat lagi ya. Banyak sangat, panjang sangat. Saya pun dah kering tekak. Okey, kita rehat ya. Okey, kita take 5 kejap. Okey, cukup. Kita sambung kaitan dengan elemen-elemen tadi. Awak gabungkan elemen-elemen tadi berpandukan prinsip-prinsip yang akan awak belajar ni. Ada 7 juga prinsip. Sama. Keseimbangan, pengulangan, kontras, kepelbagaian, kesatuan, keringkasan dan juga harmoni. Prinsip reka bentuk ialah konsep atau aturan yang digunakan pada elemen reka bentuk bagi memudahkan pembinaan sesuatu objek agar visual yang dihasilkan menjadi menarik, selesa serta memberi kepuasan. Sama macam saya cakap tadi kan. Okey. Prinsip ialah yang akan awak gunakan. Bagaimana awak nak olah elemen-elemen tadi? Kalau elemen garisan tu mungkin awak nak olah banyak pengulangan ke apa ke. Okey, kita masuk kepada keseimbangan. Apa itu keseimbangan? Keseimbangan dalam reka bentuk berlaku apabila satu objek tidak mempunyai keseimbangan sama ada dari sudut berat, tarikan, tumpuan perhatian ataupun berbentuk asimetri. Terdapat 2 jenis iaitu keseimbangan simetri formal dan keseimbangan asimetri tidak formal. Tengok pada gambar tu. Okey, itu yang sama kedua-dua belah kita panggil sebagai keseimbangan simetri. Yang tak sama macam sofa tu, dia dua-dua belah ada kiri kanan tapi tidak sama. Kalau lipat tak dapatlah bentuk butterfly yang macam awak lalu lukis tu. Okey, itu ialah keseimbangan. Kemudian pengulangan. Pengulangan bermaksud penyusunan semula objek secara berulang-ulang. Contohnya tadi saya cakap awak ada garisan, awak buat garisan berulang-ulang nak jadikan bentuk matahari. Awak nak lukis matahari, awak gunakan garisan berulang-ulang. Contoh dalam gambar 1.2 ada bentuk, ada rupa macam rupa apa tu? Rupa macam Pac-Man tu kan. Okey, dia ulang-ulang nampak dalam bentuk jam. Okey, hiasan tu ulang-ulang bentuk pensel, susun ulang-ulang. Awak bentuk pensel tu awak letak dalam pada piring, jadilah hiasan. Kemudian prinsip yang seterusnya ialah kontras. Kontras ialah perbezaan ketara pada ciri elemen yang digunakan. Contohnya tekstur, tekstur kasar dan juga tekstur licin. Kedudukan kiri dan kanan, tegak dan melintang. Kemudian warna terang dan gelap. Saiz besar dan kecil, bentuk bulat dan bersegi, ruang jauh dan dekat. Contohnya pada gambar rajah 1.4 tu, kontras kerusi besar, kerusi kecil, kerusi besar untuk orang dewasa, kerusi kecil untuk kanak-kanak. Okey, itu ialah kontras, perbezaan yang ketara. Okey, kemudian kepelbagaian.
Kepelbagaian menunjukkan aplikasi menggunakan pelbagai gaya, nilai dan idea yang berbeza. Kepelbagaian dapat dihasilkan dengan menggunakan elemen-elemen reka bentuk. Awak gabungkan elemen garisan, rupa, objek awak gabungkan. Kalau rupa tu awak gabungkan rupa bulat, rupa segitiga, rupa penjung. Awak gabungkan supaya awak punya rupa bentuk atau awak punya reka bentuk nampak menarik. Kemudian kesatuan. Kesatuan bermaksud semua bahagian elemen bergabung untuk membentuk imej, tema atau idea yang sempurna. Contohnya, kesatuan di sini ialah awak ada elemen warna. Elemen warna merah. Kemudian awak ada elemen bentuk bunga. Kemudian awak ada elemen ruang. Semua elemen tersebut disatukan. Kita panggil sebagai prinsip kesatuan. Kemudian ialah prinsip keringkasan. Idea yang kompleks perlu diolah semula dalam bentuk visual yang lebih ringkas. Idea yang banyak dalam satu-satu objek atau visual akan mengelirukan dan akan menghilangkan tumpuan orang yang melihatnya serta sukar untuk diingat. Keringkasan, awak nampak simple kat situ kan? Itu ialah keringkasan. Kemudian harmoni. Harmoni bermaksud melihat sesuatu yang dapat memberikan keamanan dan kendamaian. Harmoni dalam visual dapat dihasilkan melalui susun atau berulang sesuatu unsur yang seimbang. Awak tak kisahlah awak nak ulang, awak nak guna warna yang kontras, awak nak guna konsep pengulangan, awak nak guna kesatuan apa-apa saja, tetapi bila awak gabungkan dia, awak akan nampak mata awak, indahnya awak tengok. Mata awak nampak, nampak senada je walaupun awak gunakan warna-warna yang kontras. Awak faham tak? Itu ialah harmoni. Apa tadi dah ulang balik? Yang pertama awak ulang keseimbangan, pengulangan, kontras, kepelbagaian, kesatuan, keringkasan dan juga harmoni. Itu ialah 7 prinsip yang akan awak guna pakai untuk awak olah elemen-elemen yang awak dah belajar 7 elemen tadi. Elemen-elemen tadi wajib guna. Awak gabungkan elemen-elemen tersebut untuk dalam olahan prinsip-prinsip yang awak belajar 7 ni. Olah prinsip awak tak semestinya guna 1, awak guna 2. Tapi elemen juga tak semestinya awak guna 1, awak guna 2. Awak boleh gabung-gabungkan dengan kaedah ataupun aturan-aturan prinsip. Awak ingat lagi tak tadi saya kata ada 4 perkara yang sepatutnya awak akan dapat di hujung PDPR kita pada hari ini, iaitu yang terakhir sekali sepatutnya awak boleh aplikasi prinsip-prinsip reka bentuk dalam reka bentuk objek asas. Bagaimana awak nak aplikasi ni? Tadi awak dah belajar elemen, awak dah belajar prinsip. Elemen ada 7, prinsip ada 7. Elemen apa awak nak guna? Awak olah menggunakan kaedah ataupun awak olah menggunakan prinsip-prinsip yang awak dah belajar tadi. Ada 7 tadi. Contohnya, ada pada rajah 1.7 ni, langkah 1, awak pilih elemen apa yang awak nak terima. Contohnya kat sini, pilih elemen rupa yang sesuai. Misalnya rupa bulat dan oktagon. Kemudian awak lakarkan elemen. Langkah yang kedua, awak nak pastikan lakaran itu mengikut prinsip apa yang awak nak guna. Contoh kat sini ialah prinsip keringkasan, keseimbangan dan juga pengulangan. Kenapa keringkasan? Kenapa keseimbangan? Kenapa pengulangan? Dalam contoh ini dia nak buat jam tangan. Kat sini dia kata elemen apa dia guna? Elemen bentuk. Elemen rupa oktagon, elemen rupa bulatan. Daripada elemen rupa tadi, dia jadikan bentuk heksagon, bentuk oktagon, bentuk bulatan. Untuk bentuk jam tu kan, jam awak kan awak tahu dia berbentuk 3D. Kemudian gunakan elemen garisan yang berulang, elemen bentuk bulat yang berulang, supaya dapat bentuk ataupun dapat
reka bentuk tali tu. Nampak tak garisan yang berulang-ulang? Okey, itu awak guna prinsip berulang. Kenapa kita kata prinsip keringkasan? Awak tengok jam tu. Nampak macam crowded. Kok ada kerawang-kerawang tak ada. Awak pakai sebenarnya garisan-garisan tu sebenarnya nak bagi tahu pada jam tu ada bentuk yang macam besi kan, yang boleh bengkok-bengkok. Itu sebenarnya jam awak tu. Okey, kemudian ialah keseimbangan pada tali tu, atas bawah. Nampak seimbang tak bila digabungkan dengan muka jam yang bulat tu? Okey, itu ialah contoh kepada aplikasi prinsip-prinsip reka bentuk dalam mereka bentuk objek asas. Okey, apa yang perlu awak buat sekarang? Bagaimana cikgu nak tahu yang betul-betul awak semua ini faham bagaimana awak nak aplikasi? Jadi cikgu mohon awak buat tugasan. Tugasan tu saya akan berikan secara bertulis dalam GCR nanti. Okey, awak baca betul-betul arahan yang ada. Okey, itu saja untuk PDPR kita pada hari ini.